始め。Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam diucapkan kepada anda. Apa khabar semuanya? Okey, salam hormat. Jadi malam ini kita akan bersiaran seperti mana yang kita janjikan. Okey, pada 2-3 hari lepas saya ada post di dalam kita punya Facebook lah. Okey, ada satu program yang melibatkan pensyarah dan pelajar di Pusat Pengajian Siswazah UiTM Kelantan dan akan membicarakan satu topik yang menarik dalam program ataupun satu rancangan yang kita sebut Bicara Santai. Okey, kita santai-santai saja pada malam ini, yang penting sampai. Dan seperti mana yang anda lihat di kaca telefon anda ataupun kaca TV, sekarang kita bersara langsung secara live ini. Saya tidak keseorangan, saya bersama dengan 3 ahli panel yang akan ditampilkan sebentar saja lagi. Okey, banyak persoalan yang kita bincang-bincang kepada malam ni dan saya juga nak ingatkan kepada anda, jangan lupa untuk share rancangan ini sebab banyak perkara yang kita nak bincangkan. Mana tahu ada lagi kawan-kawan kita yang berada di luar sana inginkan maklumat-maklumat yang begitu signifikan, ada yang sedang berfikir untuk sambung belajar di peringkat pasca ijazah dan sebagainya. InsyaAllah, okey, kita akan sama-sama berkudara sebentar saja lagi. Dan sebelum itu, saya juga amat terima kasih kepada yang sudi untuk mengikuti siaran kita pada hari ini ataupun malam ini, kerana siaran ini sebenarnya telah ditunggu-tunggu oleh ramai juga pelajar-pelajar kita ataupun prospek-prospek yang berfikir untuk nyambung pelajaran di peringkat master, di peringkat doktorat DBA dan sebagainya. Okey, InsyaAllah sebentar saja lagi saya akan bersama dengan 3 orang ahli panel. Okey, bukan 4, bukan 5, 3 orang ahli panel yang akan bersama-sama dengan saya berkongsi pengalaman, berkongsi input-input yang menarik untuk kita sama-sama kan, untuk sama-sama kita berkongsi secara live
di Facebook ini. Okey. Anda bersama kami di Facebook Pusat Pengajian Siswazah UiTM Kelantan dan juga bersiaran secara serentak di FH Network Channel. Okey, kita tunggu sebentar. Jangan lupa untuk share dengan kawan-kawan kita. Okey. Jangan share koseh-koseh. Tapi saya pasti anda akan share kepada kawan-kawan yang rasanya memang tercari-cari maklumat-maklumat yang berkenaan ini. Alright. So jika anda sudah bersedia, jika anda sudah bersedia dan ahli panel kita juga sudah bersedia, insya-Allah kita akan tampilkan mereka, di sini. Dan pastikan jangan ke mana-mana, terus melekat bersama dengan saya. Dan sekiranya anda ada soalan, ada soalan yang ditanyakan kepada ahli panel kita, insya-Allah kita akan cuba jawab. Boleh type di ruangan komen di bawah Facebook tu. InsyaAllah lah kita akan jawab. Dan anda terus share ya, sebab mungkin semasa kita bersiaran ini ada juga kawan-kawan kita yang tidak berkesempatan untuk mengikuti secara langsung ini. Mereka juga akan dapat melihat menonton selepas sejurus tamatnya program ini secara rakaman. Sebab program ini akan terus terakam secara automatiknya setelah sejurus sahaja program ini tamat. Tapi soalan-soalan yang akan ditanya ataupun anda mengajukan soalan di ruangan komen itu akan terus dijawab oleh panel-panel kita, yang akan melihat selepas siaran ini tamat. So kalau anda sudah bersedia, insya-Allah saya akan tampilkan ahli-ahli panel kita. Siapa sebenarnya ahli panel kita? Kalau kita tengok di belakang, di tepi saya ni, mana tepi saya? Di tepi ni kita boleh lihatlah 3 orang ahli panel yang cun-cun semuanya. Saya seorang je lelaki. Saya seorang je lelaki. So tak apalah, kita abaikan soal jantina dan gender. Kita terus dengan perbincangan kita pada malam ini. Kita tampilkan, insyaAllah kita tampilkan ketiga-tiga ahli panel. Alright, dah keluar. Assalamualaikum. Apa khabar Dr. Zurina? Khabar baik ke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihat, saya sihat alhamdulillah. Alhamdulillah. Dr. Zurina ni merupakan ketua pusat pengajian Siswazah UiTM Kelantan Kampus Kota Baru. Buat pertama kalinya bersiaran kita, doktor. Ya, nampaknya macam itulah. Dah ni ke, dah dinner ke? Alhamdulillah sudah di awal tadi lagi. Ya. Dan kita bersedia untuk bersama-sama dengan followers dan juga pengikut live session kita pada malam ini untuk kita kongsikan maklumat yang kita ada. InsyaAllah. Banyak benda ni kita nak bincang pada ni. Bunyi bahasa Kelantan dah jaga-jaga tu. Kemudian kita bersama juga dengan Puan Nur Aini. Pelajar DBA. Sihat ke malam ni? Alhamdulillah. Alhamdulillah ni. Molek sikit buku tumbal belakang tu. Banyak sangat buku mentelaah. Student ni memang macam tu lah, dia penuh dengan buku. Di bilik buku banyak buku lah, tapi bilik makan ataupun tempat makan banyak benda lain pula. Apa khabar Puan Zarina, pelajar MBA kita? Sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sihat Puan Zarina ni bukan orang Kelantan ni, dia orang mana ni? Saya asal daripada Petaling Jaya, Selangor. Bermustaqim di Kelantan hampir 6 tahun lah. 6 tahun nanti kita akan berkenalan lebih lanjut, lebih mesra lagi selepas ini. Tapi saya pastikan siaran kita tidak terlalu lama. InsyaAllah kita akan bersiaran kurang lebih lah 1 jam ataupun lebih sikit, supaya banyak juga ataupun ada beberapa isu ataupun fakta-fakta penting yang akan kita kongsikan bersama dengan para penonton yang berada di sini lah, yang menonton secara live di page di page Pusat Pengajian Siswazah dan bersiaran serentak di FH Network Channel. Alright, so jangan lupa kita akan bersiaran ni secara live. Kalau ada soalan boleh ajukan di komen, di ruangan komen di bawah. Baik dah renggang-renggang ke kita ni? Nampak macam stres belakang pak kita ni. Rasa tak stres sangat pun, sebab kita malam ni kita bersiaran secara santai saja. Nama pun bicara santai kan. So kita akan cuba menggunakan bahasa-bahasa yang mudah untuk disampaikan kepada netizen ataupun para penonton yang sedang menyaksikan rancangan ini. Alright. So saya harap rasanya suara pun clear.
Suara saya clear, suara doktor clear, suara Nur Aini dan Zarina juga. Ya. Okey, doktor, soalan yang pertama saya terus kepada soalan kepada Dr. Zurina lah. Ya. Okey. Yalah, ramai yang tahu UiTM ni. Kalau sebut UiTM ni semua orang tahulah. Saya rasa tak ada dalam Malaysia ni orang yang berada di Malaysia sebut UiTM tak tahu apa UiTM, apa benda UiTM. Majoritinya ataupun 99% ataupun 100% memang pernah dengar perkataan ataupun nama UiTM. Tapi dalam konteks PPS itu sendiri, hari ini kita nak bercakap lebih dalam sikit tentang Pusat Pengajian Siswazah itu pula. So boleh doktor memberi sedikit penerangan kepada rakan-rakan kita di luar sana yang nak tahu lebih lanjut sedikit lah tentang apa sebenarnya Pusat Pengajian Siswazah dan apa sebenarnya yang ditawarkan oleh pusat ini. Silakan doktor. Okey, so terima kasih Cik Firman, moderator kita. Sebenarnya Pusat Pengajian Siswazah ni atau secara ringkasnya PPS di UiTM Cawangan Kelantan ni, dia merupakan salah satu unit di bawah bahagian hal ehwal akademik universiti, di mana fungsi kami ni sebenarnya adalah untuk menguruskan program-program di peringkat pasca siswazah. Okey. Jadi daripada proses untuk menyebarluaskan maklumat mengenai penawaran yang kita ada di sini di UiTM Cawangan Kelantan, sehinggalah kepada proses untuk memastikan pelajar-pelajar kita mendapat peluang pengajian yang terbaiklah di sini. Okay. Dan buat masa sekarang ni program-program yang ditawarkan di PPS UiTM Cawangan Kelantan, kita ada program di peringkat sarjana. Kita panggil dia sebagai MBA Executive, iaitu secara separuh masa. Kita ada program Doctor of Business Administration, DBA, itu di peringkat ijazah kedoktoran. Dan kita juga ada menawarkan program Master by Research dan juga program PhD. Itu yang program kita ada buat masa sekarang di UiTM Cawangan Kelantan. Okey, so semuanya dalam mood separuh masa ke doktor? Ya. Semuanya dalam separuh masa, kecuali yang untuk program penyelidikan tu, Master by Research dengan PhD tu, kita juga telah bermula semester ni kita telah menerima pelajar-pelajar yang membuat pengajian dalam mood sepenuh masa. Okey. Ya, itu kita baru bermula pada semester ini. So alhamdulillah sambutan amat menggalakkan. Okey, so sebab ada juga kawan-kawan kita ni yang lebih selesa untuk mendapatkan mood yang sepenuh masa, tapi ada juga yang melihat kepada separuh masa itu lebih sesuai lah. Okey. Dan saya nak tanya juga kepada ahli panel pelajar kita. Okey, kedua-duanya ni telah pun belajar di UiTM. Saya nak tanya Nur lah dulu. Okey, Nur Aini dulu. Bagaimana terdetiknya Nur? Terdetiknya untuk sambung, sebab saya tahu mungkin Nur boleh ceritakan sedikit secara ringkasnya kronologi Nur ni. Sebenarnya siapa Nur ni? Siapakah anda? Dan kenapa anda masih di sini? Macam mana tu Nur? Silakan Nur. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya Noraini Banjir Zakaria, merupakan pelajar DBA daripada UiTM Kota Baru. Untuk kronologi saya dengan UiTM ni, saya rasa daripada Jun 2000 bermulanya saya sebagai student UiTM. Jun 2000 bermula diploma in banking di UiTM Matang selama 3 tahun. After diploma, saya tak teruskan pengajian ijazah. Saya terus bekerja. So after dalam pekerjaan tu, saya rasa saya perlu lebih lagi untuk kata knowledge dan untuk sambung lagi. So saya ambil pengajian secara separuh masa. So maknanya part time lah. Untuk sambung ke UiTM Kota Baru dalam ijazah sarjana muda pengajian keuangan, finance. Dan selepas saya habis pengajian keuangan tu pada 2016
saya terus sambung ke Master MBA di UiTM Kota Baru juga. Dan pada semester 3, result semester 3 saya minta untuk sambung ke DBA Studies. So dengan result semester 3 sepatutnya semester 4 tu sepatutnya bila kita dah grad baru kita sambung. Biasanya student macam tu lah student buat. Tapi saya tanya pendapat Dr. Zurina lah. Doktor, boleh tak saya teruskan sambung untuk pengajian DBA? Doktor kata boleh dengan result semester 3. So saya ni energi, orang kata semangat dari segi momentum untuk belajar tu masih ada lagi. So saya terus minta untuk sambung DBA dengan result semester 3. Alhamdulillah sebelum saya terima result untuk semester yang keempat tu, saya dah dapat surat tawaran untuk sambung ke pengajian Doctor of Business Admin lah. Alhamdulillah. Sekarang ni saya sudah nak habis semester pertama dah dalam DBA study untuk subjek dah. Terus sekarang ni No masih lagi bekerja lah kan? Ya, saya bekerja. Memandangkan saya ni kelas ni kalau ikut kelas saya hanya hari Jumaat dan Sabtu. So masa belajar saya ni sangat-sangat terhad. Lepas tu tadi pun saya terpaksa macam orang kata manage time management lah. Kira masa saya tadi ni saya balik kerja pukul 7 sampai rumah lah paling lewat. Okey, tak apa. Tak apa, kita akan cerita benda tu selepas ini. Kita akan cerita selepas ini. Jangan ke mana-mana, pastikan anda terus melekat dengan kami. Itu dia punya macam TV jugalah lebih kurang dah. Alright, saya nak terus kepada Puan Zarina ni sebab Puan Zarina kita tak nak dia tunggu lama. Nanti dia dengar No dah bercakap, Dr. Zurina bercakap, kemudian dia pun terlena, kemudian tak tahu apa nak jawab. So pada malam ni saya nak juga bersama dengan dia sebab saya tak nak saya terlalu banyak bagi No bercakap, nanti dia copy paste pula jawapan tu. Okey. Alright, okay. Saya panggil dengan Zarina ya. Ya saya. Okay, so macam mana Zarina terdetiknya untuk sambung MBA ni? Sebab saya pun rasanya Zarina pun sedang bekerja di sektor tertentu lah. Okay. So macam mana terdetik dan sudah pun di semester yang keberapa? Silakan Zarina. Okay. Pertama sekali Assalamualaikum. Terima kasih Cik Firman, Dr. Zarina dan Nur. Kalau nak cerita macam mana saya boleh terdetiknya hati saya nak sambung MBA ni, sebabnya kalau dah fikir-fikirnya, saya graduate last adalah pada tahun 2004 di UiTM Marau dalam bidang degree in marketing. Maknanya 15 tahun dah saya tinggalkan bidang pengajian ni. Jadinya nak jadikan satu cerita, saya hadir ke convocation adik bongsu saya di UiTM Macang. Bila saya dengar lagu, bukan lagu lah, muzik istiadat konvo tu, bunyi apa, seruling dia, sangat excitement bagi saya, macam wah, rasa macam nak naik balik pentas tu, macam nak terima balik, nak pakai balik jubah konvo waktu tu. Jadi saya terfikir, why not saya sambung balik belajar dalam bidang master. Lepas tu saya bincang dengan pasangan saya dan dia sangat menyokong lah. Dan kita check, of course lah, saya pun alumni daripada UiTM juga. Kenapa saya nak pilih universiti lain? Saya tahu dah universiti teknologi Mara ni yang terbaik lah bagi saya. Jadi saya semak di website UiTM. Lepas tu saya nampak ni pusat pengajian Siswazah. Dan saya nampak ada satu peluang lah dekat situ untuk saya sambung pengajian lah. Dan of course sebab kedua saya sambung is because my career enhancements lah. Of course kalau bila kita ada master, kita boleh nak pergi jauh lagi lah dalam career yang saya ada sekarang. Sekarang ni Puan Zarina dalam bidang marketing lah kan? Ya betul. Okay. So bertugas pun di marketing department lah kan? Ke arah situ jugalah. InsyaAllah. Okey, ke arah itu.
Alright, so kita dah dengar dua orang pelajar DBA kita yang berkongsi sedikit baju. Tu baru sedikit, banyak lagi dia nak cerita ni, insyaAllah. Lepas ni kita akan dengar lagi banyak lagi perkongsian pengalaman dan sebagainya. Okey, mungkinlah ada detik-detik cemas ke, detik-detik manis yang akan dikongsikan oleh mereka. Saya nak berbalik kepada Dr. Zerina lah. Okey, tadi Dr. Zerina telah pun memberitahu kita tentang apakah kursus-kursus ditawarkan di bawah PPS ni. Bagaimana doktor dari segi requirement ni? Contohnya orang nak masuk, okay? Ada yang berminat. Saya rasa malam ni ramai yang berminat nak masuk ni. Duk tunggu ni, apakah requirement ataupun syarat-syarat kemasukannya untuk memohon di bawah PPS ni? Silakan doktor. Okey, sebab tadi saya kongsikan kita ada 4 program buat masa sekarang ni under PPS UiTM Chongan Kelantan, dan semuanya mempunyai syarat kelayakan yang berbeza lah, ya. Saya mulakan dengan MBA Executive, ya, Master of Business Administration secara separuh masa, yang mana kita ada beberapa kelayakan yang berbeza. Okey, daripada fresh grads. Yang fresh grads ni yang baru saja mendamatkan pengajian, kalau sebelum ni mereka tidak layak untuk memohon pengajian peringkat sarjana separuh masa. Tetapi universiti telah memberikan kelonggaran untuk fresh graduate boleh memohon dengan CGPA 3.0, ya, tanpa pengalaman bekerja. Dan kita ada juga kalaulah kata graduates tu dengan CGPA kurang daripada 3, okay, dia mesti mempunyai pengalaman kerja selama setahun, tapi kita perlukan CGPA 2.8. Okey. Kalau tak dapat juga 2.8, kita perlukan CGPA 2.6 dengan 3 tahun pengalaman kerja. Kalau tak dapat juga CGPA 2.5 dengan 5 tahun pengalaman kerja. Okay. Jadi yang kita boleh mohon untuk program MBA ini adalah paling-paling CGPA 2.5 dan ke atas. Ya, untuk program MSc pula, Master by Research, kita memerlukan graduates ijazah sarjana muda, okay, daripada universiti yang diiktiraf oleh Senat UiTM. Okay, dan mana-mana graduate yang berminat untuk melanjutkan pengajian secara penyelidikan bolehlah memohon untuk Master by Research. Dan untuk DBA dan juga PhD, graduate mestilah memiliki ijazah sarjana dengan CGPA 3.0 dan ke atas daripada universiti-universiti yang diiktiraf oleh Senat UiTM. So saya rasa syarat kemasukan kita sangat-sangatlah munasabah, dan kita sebenarnya nak membuka peluang seluas mungkin kepada masyarakat di luar sana untuk mendapatkan perkongsian ilmu daripada kita di sini. Ya, okey. Jelas dah tu. Okey, maknanya peluang tu cukup besar lah. Kalau misal kata ramai juga yang nak ambil ni yang dah bekerja 5 tahun tapi CGPA dia 2.5 kan. So memang layak lah. Tapi lagi satu Cik Firman, saya nak berkongsi dengan penonton di luar sana ada di mana calon-calon yang dia hanya memiliki diploma sahaja. Oh, okey. Boleh ke tidak nak menyambung pengajian ke peringkat sarjana, iaitu master? Boleh. Boleh, boleh, iaitu dengan melalui permohonan menggunakan, kita panggil apel. Apel A. Okey, apel A. Apel ni mana-mana calon yang berminat yang memiliki diploma yang diiktiraf oleh Senat UiTM dan mempunyai pengalaman kerja 10 tahun atau lebih. Okey. So apa yang diperlukan ialah memohon untuk menduduki peperiksaan untuk dapatkan CJ Apel. Itu diuruskan oleh MQA. CJ itu dikeluarkan oleh MQA. So bila dah dapat sijil Apel tu, dia boleh terus memohon daripada diploma ke program sarjana. Tanpa perlu untuk memiliki ijazah sarjana muda. Okey. So sekarang ni kalau tengok rekod tu berapa ramai Dr. Rin yang memang daripada apel ni terus ke sarjana?
Kita dah ada pelajar yang daripada apa yang terbaru kita ada juga yang semester baru-baru ni kita ada seorang dia bekerja di sektor peladangan. Dia adalah antara calon lah yang telah masuk dengan apel ni. Dia boleh catch up very well. Okay. So itulah antara kelebihan-kelebihan. Jadi jangan susah hatilah. Ada orang yang diploma kata saya ni nak buat macam mana dah diploma. Rupa-rupanya ada lagi syarat-syarat yang boleh kita lihat yang membolehkan kita terus saja ke peringkat sarjana. Alright. So kita reserve dulu. Lepas ni ada lagi soalan-soalan yang soalan makin panas. Saya akan tanya dengan Dr. Rin, insya-Allah. Okey, nampaknya berehat panjang dua orang ni. Berehat panjang buat Maggi apa semua ni. Okey. Jadi saya nak tanyalah. Okay, saya nak tanya soalan-soalan pengalaman saja. Okay, pengalaman. Tadi No ada beritahu bagaimana No menguruskan masa bekerja kan. Kita bukan suri rumah. Kita bekerja di sektor-sektor swasta dan sektor awam dan sebagainya. Ada juga saya rasa kan mungkin lepas ni Dr. Rin juga mungkin kongsi bersama dengan kita. Ada juga pelajar-pelajar kita ini merupakan usahawan yang berjaya, usahawan yang sedang meningkat naik dan pelbagai lagi. Jadi untuk Puan Zarina dan Puan Nur Aini ni lah. Bila saya sebut puan ni, mereka ni pun sudah berkeluarga. Okay? Komitmen terhadap keluarga, komitmen kepada kerja dan sekaligus komitmen mereka kepada pembelajaran mereka. Jadi boleh tak Nur Aini cuba share sedikit bagaimanalah Nur Aini ni sebagai seorang yang superwoman jugalah. Saya tengok ni nak belajar bukan senang, apatah lagi di peringkat pasca ijazah ni. Silakan Nur. Kongsi-kongsikan dengan adik-adik kita yang semangat juga seperti No ni. Silakan. Pertama sekali yang pentingnya time management lah. Time management ni is important things lah dalam tak kira bekerja ataupun belajar walaupun tak berkahwin. Sebenarnya kita kena satu je. Masa tu kita menguruskan masa dengan betul. Macam saya orang yang bekerja dalam industri perbankan ni, salah satunya memang waktu bekerja tu kita tak boleh ganggu dengan benda-benda macam study ke, tak boleh. So saya ambil masa selepas saya balik rumah untuk study. So masa tu untuk study ke, untuk buat assignment ke, masa itulah saya akan bahagikan masa saya untuk study. Dan anak-anak pun dah faham keadaan saya seorang bekerja, belajar. So memang ada support lah daripada family semualah. So yang satu lagi kita jangan jangan fikir negatif lah. Dan terima pandangan negatif daripada orang lain. Kalau ada suara-suara sumbang lah mengatakan buat apa nak belajar, sedangkan dah tua dah. Dah berumur lah kira. Tak tua lagi tu. Tapi tak tua lagi. Jangan kata dah tua, tersinggung orang lain. Bagi saya belajar ni tak kira umur. Sebab kita ni adalah sepatutnya kita jadi seorang be a lifelong student. Okay, betul. The more you learn, the more you earn, and more more self confident you will done. Sepatutnya kita kena ada positive thinking lah. Terutama kalau kita tak ada ilmu, so bekerja pun tak confident. Ya, betul. Sama juga kalau kita bekerja tapi ada ilmu. Lain cara dia. Self confidence tu lain. Okay. Alright, so itu jawapan yang memang saya confident lah. Bila sebut self confidence, saya sendiri pun confident dengan No. Okay. Sebenarnya ada lagi saya nak tanya. Saya nak kembali, nak berbalik kepada orang sebelah dia tu, Zarina. Macam mana pula Zarina? Adakah jawapan dia sama ataupun ada sedikit kelainan? Ataupun saya pun sama. Mungkin sama ada juga sedikit. Pengurusan masa tu pada saya paling penting lah. Walaupun kita tidak sambung belajar pun, pengurusan masa untuk kita bekerja dan juga menguruskan rumah tangga pun ada juga pengurusan masa di situ walaupun kita tidak sambung belajar. Jadi pada saya sendiri sama juga macam No. Waktu bekerja saya memang saya jarang sentuh
nak selip dekat mana pun saya tak tahu nak selip macam mana, nak buat assignment ke, nak buat macam mana kan. Jadi bila balik, selalunya saya pun sama juga, balik nak dekat-dekat maghrib sebab perjalanan saya daripada office ke rumah sangat jauh lah, ambil masa sejam. Jadi balik rumah kita pun dah penat, kita nak uruskan rumah tangga lagi. Selalunya saya akan stay up lah. Saya terus terang saya cakap saya akan stay up daripada pukul 10 contohnya sampai pukul 2 pagi ataupun contoh, ikutlah keselesaan saya macam mana. Dan pukul 5 pagi saya dah start bangun baliklah untuk sediakan makanan kepada ahli keluarga saya sebelum saya pergi kerja. Jadi itu rutin saya sepanjang saya dah 3 semester jadi pelajar MBA. Jadi kalau kata saya stres kata, confirm saya mengaku saya kadang saya pun stres juga. Menangis tu pun kadang-kadang ada. Tapi percayalah benda-benda macam ni yang akan buat kita kuat sebenarnya. Kita motivate diri kita, kita adjust balik masa kita macam mana kita nak buat. Okay, kalau kata semester pertama masa kita tak berapa cantik lagi, masa tu semester pertama. Semester kedua kita ubah cara time management kita. Jadi nampak cantik lah kat situ. Jadi masa semester ketiga saya dah nampak saya relax sikit, saya dah boleh bahagi masa saya macam mana saya nak buat assignment, macam mana saya nak buat group meeting dengan ahli group saya, macam tu lah. Okay. So pokok pangkalnya ialah time management. Okay. Cakaplah pasal apa pun, bagaimana kita nak menguruskan masa. Okay, yang gagal sebenarnya memang gagal menguruskan masa. Kalau kita gagal menguruskan masa, memang banyak benda lah kita gagal. Alright, Dr. Rin, saya nak berbalik kepada Dr. Rin. Okay, Dr. Zurina Ismail. Okay, siapa yang belum kenal lagi, saya nak perkenalkan sekali lagi lah. Sebab ada yang baru masuk. Okay, saya tengok dekat Facebook tu ada yang baru masuk, yang join. Jadi kita sebenarnya bersecara langsung, secara live FB di page Pusat Pengajian Siswazah, okay, UiTM Kelantan, Kampus Kota Baru, dan serentak dengan itu di page FH Network Channel. Okay, pada malam ini kita bersiaran nak bercakap secara santai sahaja berkenaan dengan pengajian pasca ijazah di Pusat Pengajian Siswazah UiTM Kelantan. Dan ada 3 orang ahli panel yang sudi bersama dengan saya pada malam ini untuk kongsi-kongsi satu benda yang cukup bernilai lah untuk kita pada malam ini. Saya nak berbalik kembali kepada Dr. Rin. Okey, Dr. Rin tadi dah bagi tahu tentang apa itu Pusat Pengajian Siswa, apa yang telah ditawarkan, syarat-syarat kemasukan dan sebagainya. Saya melihat kan, sebelum saya bertanya kepada Zarina dan Nur, ada sesuatu yang menarik sebenarnya di UiTM Kota Baru ini. Okey, mungkinlah kalau saya sebutkan saya jawab pula, saya tanya saya jawab. Apa dok? Saya nak suruh Dr. Zarina memberi jawapan tu. Apa sebenarnya yang istimewanya UiTM Kota Baru ni, khususnya di bawah PPS ni? Mungkin yang tempat lain tak ada. Silakan. Okey, di PPS ni kita mencuba untuk menyediakan prasarana yang terbaik lah. Saya rasa universiti lain pun sama juga. Kita cuba untuk memberikan kemudahan-kemudahan yang terbaik untuk pelajar-pelajar kita. Cuma saya rasa mungkin yang ni boleh divalidate oleh Zarina dengan Noor. Di PPS UiTM Kelantan ni kita mengamalkan nilai kekeluargaan dalam kita punya hubungan sesama pensyarah dan juga dengan pelajar-pelajar kita. So saya rasa itu adalah merupakan satu kunci utama di mana kita cuba untuk menjaga keakraban kita, cuba untuk kita jadikan antara tenaga pengajar, pensyarah dan juga administrator pentadbir ni dengan pelajar tu, kita cuba untuk bina satu hubungan yang akrab dalam konteks profesional lah. Hubungan yang akrab dalam konteks profesional, di mana kita kalau boleh, kita lebih kepada konsep ingin membantu dengan cara berkongsi apa yang kita ada. Jadi saya rasa keakraban itulah adalah kita punya value proposition yang kita ada, dan kita sentiasa berusaha untuk menjaga kebajikan pelajar-pelajar kita. Di samping di samping itu kita juga ada menyediakan, selain daripada kursus-kursus yang wajib yang perlu pelajar-pelajar ikuti, kita juga menyediakan banyak kursus-kursus sampingan pada setiap semester. Kenapa kita travel an extra journey untuk pelajar-pelajar kita ialah kita nak sepanjang tempoh pengajian
di PPS UiTM Cawangan Kelantan ni, pelajar kita akan dapat the most yang dia boleh dapat. So kita nak bagi sebanyak mungkin yang kita ada, yang kita boleh bagi kepada pelajar-pelajar kita. Itu antara sebab lah. Yalah, pensyarah ni dia bukan sahaja mengajar, tetapi dia lebih kepada jadi coach kan. Kita coaching kepada student. Rakan sebenarnya. Kita partnering dengan pelajar-pelajar kita. Apatah lagi pelajar-pelajar kita pun ramai di kalangan mereka daripada industri kan. Betul. Daripada industri, jadi pengalaman tu mungkin win-win situation juga berlaku di situ. Itu belum lagi kita cakap pasal yuran istimewa kita. Yuran kita simpan dulu. Yuran kita simpan dulu. Sebab itu sangat istimewa juga. Sangat istimewa. Saya berbalik bila Dr. Rin kata mungkin Zarina dengan Noor nak boleh validate. So saya nak suruh dia orang validate lah. Benar, betul ataupun bagaimana? Macam mana? Betul tak pensyarah kita ni selain daripada mereka mempunyai pengalaman, kepakaran tertentu, sebab kita tahu UiTM ni bukan satu universiti yang baru, jenama dah memang lama. Sudah tentu kepakaran, pengalaman mereka untuk mengajar tu memang terbukti. Jadi bagaimana Noor dan Zarina sekali merasai tak benda tu ketika bersama dengan pusat PPS ni? Merasai tak? Angguk tu kan? Angguk tu. Angguk dulu. Dia bukan soalan ya atau tidak ni, kena jawab. Ya tu buat apa? Memang saya akan jawab. Alright, silakan. Untuk pengetahuan umum lah. Setakat ni alhamdulillah. Saya belajar di terutama bila saya masuk ke peringkat MBA. Bila peringkat MBA tu kita buat assignment ataupun nak siapkan tesis dalam masa 2 semester. 2 semester tu saya rasa perlukan banyak masa kita habiskan untuk kita siapkan. So Dr. Zarina ni merupakan salah satu supervisor saya lah. Untuk saya siap tekan tesis tu, boleh tanya dia lah macam mana saya kejar, grup saya ni kejar dia sampai saya rasa kalau tu boleh muntah ke saya tak tahulah. Sebab every week hari Jumaat, hari Sabtu mesti saya cari dia. Dia tak pernah kata tak boleh. Dia sama juga macam lecturer lain. Bila kita message ke, bila kita WhatsApp ke, bila kita tanya ke, sentiasa memberi tunjuk ajar supaya betul-betul kita faham dan kita boleh buat apa yang dia ajar. Setakat ni tak mengecewakan lah. Alhamdulillah lah, bila saya belajar sebelum ni, beza lah dengan saya belajar MBA. Sebab dia guide, betul-betul guide. Bila kita tak tahu, dia akan guide cara yang betul. Okay, saya puas hati dengan jawapan tu. Zarina, boleh kongsikan sedikit? Kalau macam saya masa mula-mula masuk kelas semester pertama tu, orang kata klise lah, macam saya fikir habislah ni mesti lecturer duduk ajar, tanya macam tu. Tapi tak, sebenarnya dia macam dia ajar kita macam dia macam berkawan lah. Tanya kita dia akan relate any case yang dibawa dalam artikel jurnal yang dibawa pada kelas. Dia relate sekali dengan apa kerja kita hakiki sekarang. Contoh macam saya marketing, strategi marketing, dia relate dengan saya, dengan kerja saya. Dia bagi contoh apa yang saya boleh buat dalam organisasi saya, apa yang boleh saya bantu dalam organisasi saya, apa yang boleh saya bantu untuk, bukan kata untuk diri saya sendiri, tapi untuk staff-staff dalam organisasi yang saya kerja. Jadi daripada segitu, saya kata bukanlah macam pensyarah undergraduate, saya kata macam kawan-kawan. Kita bagi pengalaman kita, dia terima, dia pun ialah macam saya dengan lecturer pun, kita mungkin ada pertama kali berjumpa. Jadi pengalaman saya dia ambil juga pengalaman saya, dan saya ambil pengalaman daripada dia juga. Jadi kita tukar pengalaman. Dan saya sangat sukalah sebab kes-kes macam artikel review atau artikel jurnal yang diberikan oleh lecturer sangat-sangat menarik. Jadi kita banyak sangat belajar daripada MBA ni yang kita boleh praktikkan dalam organisasi kita.
So tu saya sangat bersyukur sangat-sangatlah. Dan sampai sekarang pun saya saya ambil apa yang saya belajar, saya buat di dalam organisasi dan alhamdulillah kebanyakannya pihak pengurusan suka. Maknanya benda tu ada ilmu apa yang saya dapat daripada MBA untuk saya gunakan dalam organisasi yang saya kerja. Okay. So terbuktilah pensyarah UiTM ni memang, sebab saya dengar tadi ada berkejar-kejaran. Berkejar-kejaran sambil mesra. Maknanya seronok lah kan, seronok kita belajar. Bekerja, bukan maksud kita mengejar lecturer. Maknanya lecturer ni pun memberi komitmen yang begitu tinggi. Okay, bila WhatsApp terus balas, tak adalah tunggu 2-3 minggu pun baru tengok ada reply. Oh sorry, saya tak sempat nak reply, tapi nampak ada blue tick kan. Itu takkan berlaku di UiTM, terutama sekali di PPS lah. Okey, insya-Allah. Okey, banyak dah tu input perkongsian yang telah pun diberikan oleh pelajar sendiri. Kita bukan tanya orang lain ni. Kita tanya pelajar sebab mereka yang mengalaminya. Kalau kita tanya pensyarah dia boleh claim macam-macam. Ini kita tanya student bagaimana keadaan suasananya pelajar di pusat pengajian siswazah UiTM. Okey, saya nak kembali kepada Dr. Zurina. Okey. So, kalau kita lihat tadi Dr. Zurina ada bercakap sedikitlah tentang keistimewaan yuran pengajian di PPS ini. Ini seronok ni, seronok dan seronak lah ni kalau dengar ni. Okey. Silakan doktor. Apakah istimewanya yuran ini? Silakan. Okey. So yuran kita ni di UiTM ni, saya rasa umum pun dah tahulah UiTM ni memang satu universiti yang yuran dia memang tak boleh lawan lah. Okay, sebab kita ada objektif tersendiri yang kita nak capai. Objektif universiti, kita ada tujuan kita, penubuhan kita apa semua. Jadi kalau untuk di peringkat pasca siswazah ni yuran kita kalau untuk yang program MBA eksekutif ni separuh masa tak sampai 20,000 pun untuk tempoh 2 tahun. Tak sampai 20,000. Ya, dengan perkongsian, dengan kita kata subjek yang perlu diambil, macam MBA ni dia ambil 3 subjek untuk satu semester. Ya. Lepas tu untuk DBA pula untuk 6 semester pengajian tak sampai pun 26,000 untuk dapatkan ijazah kedoktoran. Tak sampai 26,000. Untuk MSc lagi murah. Sebab apa? MSc dengan PhD dia lebih murah. Untuk dapatkan MSc iaitu sarjana penyelidikan, yuran tak sampai pun 6,000. Untuk program social science. Untuk sains dia mahal sikit lah. Tapi mahal sikit pun dia beza dalam 2,000 je. Okey. So less, tak sampai 8,000 untuk program sains. Dan juga untuk PhD tak sampai 15,000 untuk social science, dan untuk sains dia dalam 18,000. So kalau kita nak kira untuk MBA eksekutif part time kita ada 4 semester, untuk DBA kita ada 6 semester iaitu 3 tahun, untuk MSc 4 semester juga, dan untuk PhD kita bagi ada 8 semester. Up to 8 semester. So saya rasa kalau kita nak membandingkan nilai monetary ni, nilai keuangan yang perlu dibayar dalam bentuk yuran ni dengan pengalaman dan kepakaran yang kita ada di UiTM Cawangan Kelantan ni, saya rasa yuran ini adalah sangat-sangat kompetitif. Sebab kita, Cik Firman, kita ada di UiTM Kelantan ni seramai lebih 60 orang pensyarah yang berkelayakan PhD kedoktoran, lebih 60 orang dalam pelbagai bidang. Dan bukan itu saja untuk membolehkan mereka ni layak untuk menjadi tenaga pengajar di PPS. Mereka bukan hanya perlu memiliki ijazah kedoktoran, tetapi ada pelbagai syarat lain yang perlu dipenuhi. Antaranya penerbitan, penyelidikan. So kita tetapkan syarat yang ketat untuk kita pilih tenaga-tenaga pengajar. Kenapa? Sebab kita nak pastikan apa yang kita bagi kepada pelajar-pelajar kita adalah yang terbaik. Ya, betul.
So memang kalau kita compare, kita bandingkanlah kualiti yang ada di kalangan pensyarah tadi dengan yuran tu memang saya pun rasa ramai yang tertarik ni. Mungkin lepas ni bertubi-tubi lah pertanyaan. Semuanya bukan kaleng-kaleng ya. Semuanya bukan kaleng-kaleng. Semuanya kalau datang ke UiTM Kota Baru ni hebat-hebat semuanya. Alright, nanti saya tahu, saya yakin, saya memang cukup yakin dengan pensyarah yang ada di Kota Baru ni. Semuanya memang berpengalaman, mempunyai kepakaran di bidang masing-masing. Kalau tengok PhD 15,000, murah tu doktor. PhD 15,000 ni. Okey, bila sebut tentang PhD dengan DBA ni, ada juga di kalangan orang di luar sana dia rasa macam apa bezanya DBA dengan PhD ni? Tapi dua-duanya level doctorate lah kan. So ada orang tanya saya, jadi saya nak suruh Dr. Rin tanyalah apa bezanya PhD dan DBA. Okey, PhD ni ialah bila kita ambil pengajian peringkat kedoktoran dengan mod penyelidikan sepenuhnya. Okey, DBA pula kita ijazah kedoktoran dengan mod kerja khusus. Kerja khusus, okey. Tetapi DBA kedoktoran dalam mood kerja khusus di UiTM sangat-sangat berbeza dengan DBA di tempat-tempat lain. Apa beza tu? Apa keistimewaan dia? Okey. Okey. Betul-betul. Okey. DBA kebiasaannya pelajar-pelajar akan ambil beberapa subjek dan untuk setiap subjek tu biasanya akan ada dia panggil CA, Comprehensive Assessment. Okey. Untuk setiap subjek. Tetapi untuk konsep DBA di UiTM ni, walaupun dia adalah kerja khusus, dia ada subjek-subjek yang perlu diambil. Contoh, kita buat konsep modular di mana modular ni satu semester 3 subjek, satu subjek dia akan buat untuk 40 jam. So sebulan untuk satu subjek. Okay. So untuk subjek-subjek DBA UiTM ni, dia sebenarnya akan mengambil subjek yang akan membantu mereka untuk progres dalam research yang dijalankan untuk dapatkan doctorate tu. Okay, saya bagi contoh pada semester pertama, pelajar akan ambil subjek Trends and Issues of Business Environments. So dalam subjek ni pelajar akan di-guide macam mana untuk nak develop pernyataan permasalahan ataupun problem statement untuk kerja kajian dia. Dan kita ada juga subjek literature review. Membantu pelajar untuk macam mana nak meneruskan progres dalam penyelidikan dia. So secara ringkasnya DBA kita ni saya boleh katakan dia adalah satu bentuk guided PhD. Di mana pada hujung semester ketiga, bila pelajar tamat semester ketiga, sebab dia akan ada coursework 3 semester sahaja, Cik Firman. So expectation kita pada hujung semester ketiga ni pelajar telah pun ready untuk defense proposal. Sebab apa? Sebab mereka telah di-guide setiap semester melalui kursus-kursus yang mereka ikuti. Jadi itu adalah model DBA yang UiTM telah reka bentuk khusus untuk nak guide supaya pelajar dapat graduate on time. Okey. So itu keistimewaan DBA kita. Maknanya kalau buat DBA ni bila di penghujung semester yang ketiga kan, lepas nak defend tu tidak ada masalah lah dalam sudut nak buat InsyaAllah. Kalau ikut progres yang betul-betul, insyaAllah tak ada masalah. In fact, kalau kita macam contoh sekarang kita dah ada batch kedua pada semester kedua, dia telah pun dia akan mula untuk buat, kita panggil dia pre-colloquium. Dia akan berkongsi membentangkan progres dia. So kita akan keep track dengan proses pelajar-pelajar kita. So apa yang berlaku selepas semester 3 ialah di semester 2 dia akan di-assignkan dengan supervisor. Dah mula di-guide oleh supervisor. Apa yang berlaku selepas semester ketiga ialah dia akan ditunjuk ajar oleh supervisors dalam untuk proses seterusnya dalam penyelidikan.
So expectation kita pada penghujung semester ke-6 pelajar ni telah pun bersedia untuk submit dissertation dia. InsyaAllah. Menarik tu. Jadi lengkap pengajiannya semester 1 dengan kos kurang dari 26,000. 26,000. Mana nak cari tu? Nak cari Nak mana cari lagi mana tu? lagi? Nak tak say je. Nak tak say je. Okay. Alright, so saya nak kembali kepada, sebab ada juga orang tanya saya lah. Okay. Dan mungkin juga kita terdengar di kalangan kita sendiri. Sebelum saya tanya Dr. Rin ni, saya nak tanya student je lah, Zarina dengan Nur ni. Orang cakap lah UiTM ni kena kecap air putih. Kena kecap air putih. Ambo ni kecap Melayu pun boleh. Maksudnya kecap standard lah. Okay. Tapi kecap Kelantan, moga lahir di Calan, tinggal di Kelantan. Okay. So bagaimana kita nak belajar dalam bahasa Inggeris, bahasa penghantaran, menggunakan medium bahasa Inggeris. Jadi ada masalah ke ataupun apa masalah kita? Jangan takut dalam bahasa Inggeris. Okay. Saya nak tanya, nanti saya kecap panjangkan, saya pula bagi jawapan. Okay, silakan. No dengan No dululah. Zarina dululah. Hari ni kita tak nak suruh Zarina pula dulu. Penggunaan bahasa Inggeris tu. Memang familiar, kita tahu pengajarannya dalam bidang media bahasa dia adalah bahasa Inggeris lah. Tadi yang diberi report assignment yang kita perlu buat semua dalam bahasa Inggeris. Tapi jangan risau, saya bagi jaminan mula-mula memang kita akan struggle dengan English. Macam saya sendiri pun saya struggle juga dengan English, tapi lama-lama macam kita biasa dah baca bahasa Inggeris tu. Kita polish English kita. Cantik. Daripada semester subjek pertama semester jadi subjek kedua semester pertama, subjek ketiga semester pertama. Semua ni makin lama daripada kita tengok, kalau kata bukan kata saya sendiri, saya tengok classmate saya pun yang pada semester pertamanya macam gagak-gagak lagi. Tapi lecturer tidak pernah mengutuk ke ataupun memberi komen yang keras ke, awak ni tak pandai lah bahasa Inggeris lah, perbaiki lagi. Tak ada, saya tak pernah dengar. Cuma dia just betulkan pronunciation kita. Betulkan mana yang salah, betulkan. Okey, kalau boleh praktis cakap lagi, baca. Bila kita baca case study, kita tahu perkataan tu kita tak tahu. Kita banyak sangat medium yang kita, kalau dulu dictionary je, sekarang ni Google Translate ada. Kita check, kita tahu ayat ni adalah maksud dia ABC macam tu. Jadinya bila dah masuk semester kedua tu kita dah biasa dah. Kita nampak English ni macam bahasa kedua kita. Dan why not kita guna presentation pun guna bahasa Inggeris yang mudah lah. Tak adalah sampai yang bahasa sains ke apa kan. Bahasa Inggeris bombastik. Bahasa yang biasa-biasa. Kalau kita tak tahu pun kita try to elaborate dengan bahasa yang lecturer mudah faham. Tapi saya syukur sangat-sangat lecturer yang sepanjang kita, termasuk Puan Zurina sendiri adalah lecturer saya, tak pernah condemn lah. Kalau kata orang buat presentation, dia diam sampai habis presentation baru dia komen. Dia tidak pernah ada interruption. Maksud kalau bila adik tapi tak, banyak lecturer dia akan guide balik, akhir sekali dia akan bagi komen English pronunciation ni, banyaknya pada pronunciation lah. Sebab Kelantan bagi pronunciation ni bunyi-bunyi logat Kelantan sikit. Yelah. Nampak logat Kelantan. Tapi bila saya dengar Nur ni orang Kelantan, tak dengar langsung kecak Kelantan, tak bunyi langsung lah. Saya mula-mula kenal Nur ni, saya kata orang mana ni? Bukan orang Kelantan ni, orang KL Lumpur ni. Kan saya dengar dia cakap orang KL Lumpur ni, tak bunyi langsung. Tu kecap bahasa Melayu. Kalau kecap orang putih lagi bahasa ni Malaysia ke orang Scottish ke apa, tak dengar. Tak. Sebab dia mungkin dia dah melalui kronologi dia cerita tadi. Sebab UiTM pun daripada diploma lagi kita mengajar dalam bahasa Inggeris, ijazah sarjana muda, kemudian sarjana dan terusnya kepada DBA. So bagaimana Nur sendiri melihat perkara ini? Sebab Nur Kelantanis yang not really Kelantanis ni. Saya sebenarnya pure Kelantan. Bunyi dah tadi nampak tak bunyi. Pure Kelantan. Okey, bagi saya bahasa Inggeris ni tak perlu takut. Walaupun orang kata orang Kelantan ni, banyak orang kata orang Kelantan ni tak pandai mana bahasa Inggeris.
Banyak orang kata begitu. Tapi bagi saya tidak. Tidak sama sekali. Walaupun kita tidak tahu, tak orang kata tak expert lah bahasa Inggeris. Bagi saya tak ada masalah sebab saya pun bukan pandai sangat bahasa Inggeris. Ada juga tanya-tanya broken bila saya cakap bahasa Inggeris. Tapi bila kita belajar, bermula kita belajar daripada bahasa Inggeris sampai sekarang, kita rasa satu rutin dah. Sebab artikel semua kita kena baca dalam bahasa Inggeris. Sama macam Zurina bagi tahu tadi. Zarina. Tak faham kita Zarina bagi tahu tadi. Tak faham kita tengok Google Scholar. Betul. Macam saya dah sebelum sambung DBA ni nak buat MBA tesis pun saya sebanyak dalam bahasa Inggeris untuk siapkan tesis dalam masa setahun. Bagi saya memang bukan perkara yang mudah, tapi kalau kita rajin benda tu semua matter lah orang kata. Semua matter. Tak ada masalah. Piece of cake lah. Semua matter. Piece of Okay. Kacang lah. Kacang. Duduk ujung jari je. Walaupun juling betul-betul mata biru dah pun tak ada masalah. Ya, betul. Sebab UiTM mendidik kita untuk bahasa Inggeris ni, sebab bahasa Inggeris ni kita bukan boleh guna sahaja dalam pembelajaran, tapi kita boleh bawa kepada untuk karier kita yang seterusnya. Betul-betul. Okey, so itulah jawapan. Sebab kadang-kadang kita takut, orang di luar sana takut. Sebenarnya benda ni memberi satu cabaran. Okey, cabaran kepada mereka. Daripada tak tahu tu akan jadi tahu. Daripada tak boleh nak kecek, dia boleh kecek. Dia boleh kecek agak berjalan pun tak sepoi Melayu dah. Nampak cara jalan kok belakang tu kan. Nothing Cik Firman, dalam konteks penggunaan bahasa Inggeris ni kan. Saya melihat dia lebih kepada satu peluang, bukan satu halangan. Ya, betul. Sebab apa? Sebab saya rasa inilah dia masanya untuk kita praktikkan kemahiran bahasa kita. Saya pun orang Kelantan. Sekolah kampung, kita orang kampung kan, mana pandai sangat bahasa Inggeris ni. Saya pun product of UiTM juga. Cuma rezeki saya lebih sikit, saya ada peluang untuk belajar kat luar negara lah lepas pada UiTM. So saya rasa macam saya kongsi pengalaman saya sendiri lah tak. Jadi kita terpaksa perlu untuk menggunakan bahasa tu, by hook or by crook orang putih kata. Kita akan guna, kita akan cari jalan untuk guna. So itu yang saya kata, benda ni kita lebih baik untuk melihat peluang instead of halangan. So bila lagi masa untuk kita menggunakan bahasa Inggeris, meningkatkan kemahiran kita berbahasa asing selain daripada masa kita belajar di UiTM. Ya. Kalau kita tengok di UiTM tadi, kita ada pensyarah-pensyarah yang sentiasa bersedia untuk membantu. Betul. Kita ni mari nak pergi overseas tak boleh. So mari kita pakat ngaji. Bak kata no juling mata, sapa biru mata di Newcastle Lembah Sirih. Bersama UiTM Cawangan Kelantan. Okey. Setuju dah tu. Belaga angin dia tu. Okey. Alright, belaga angin tu. Dia tidak cross the air, dia belaga angin. Okay. Cross the air ni dia panggil latihan angin. Okay. Okay, so saya setuju sangat dengan Dr. Zurina tadi. Okay, kita belajar, inilah satu cabaran, inilah tempat untuk kita mengasuh ataupun mengasah sebenarnya dari segi bahasa kita. Kalau kita tengok di peringkat ijazah sarjana muda lagi, student-student kita pun mampu untuk menggilap dia punya kemahiran berkomunikasi ni. Tengok dia buat presentation, dan inilah yang membuktikan salah satu kenapa siswazah kita mampu mendapat pekerjaan di luar, disebabkan bahasa Inggeris kita lebih baik lah berbanding dengan universiti-universiti lain. Okay, so kita lebih confident bila buat presentation, bila interview kita boleh bercakap dengan spontan dan sebagainya. Jadi bahasa Inggeris inilah satu peluang, bukan satu ancaman kepada kita. Jangan takutlah. Okay, bahasa Inggeris tu rasa guano kawan. Tak ada guano, apa skala. Jadi bila mari kita ajar,
Balik daripada tak pandai, masuk UiTM jadi pandai. Waktu kita nak. Kita selagi kita hidup, kita akan melalui proses pembelajaran tu. Betul. Jadi ambil semua peluang yang ada. Okay. Alright. So, saya nak baca sedikit komen-komen di ruangan komen tu untuk meraihkan kawan-kawan kita. Dr. Shah Zuzan ada di situ. Excellent initiative. Dia kata, terima kasih Doktor. Merupakan pengarah HCP di UiTM Shah Alam, juga turut bersama kita pada malam ini. Dan kita juga ada Encik Muslim Ismail yang akan menghabiskan mungkin tunggu Viva ataupun mungkin tunggu Senate untuk dapatkan PhD dia. Terbaik PPS Kampus Kota Baru. Kita ada Aim Eris, tahniah PPS. Syafiq Azlan, setuju pensyarah UiTM bagus. Okay. Nur Farhah Baharudin, wah saya setuju dengan Puan Zarina Ismail. Wah lagi. Okay. Hani Aziz, saya setuju dengan Dr. Rin. Okay. Saya setuju dengan Dr. Zurina, my idola. Okay. Dan saya dah kata. Kita juga ada Encik Akmal Rizwan Abdul Rahim, merupakan pegawai kita juga di UiTM Shah Alam yang juga turut bersama dengan kita. Tahniah PPS. Dan juga kita ada Rafizah Osman, tahniah dan banyak lagi. Selepas ini mungkin kita tengok. Dan terima kasih jugalah kepada anda yang sudi untuk bersama saya dan teruskan share rancangan kita yang kita bawakan terus menerus secara langsung secara online di page FB Pusat Pengajian Siswazah. Okey, kita tekok dah saya. Alright. Dan kita sebenarnya dah sedar tak sedar dekat dengan sejar dah kita ni. Sedar tak sedar dekat dengan sejar. Cepat berasa. Mula-mula kata nak kecek gapo lah sejar ni dah. Rupa-rupanya gitulah. Bila dah boleh copong belakang-belakang, dah gini belakang, lepas tu saya pula kena buat gini. Cukup lah. Okey, banyak sebenarnya benda yang kita boleh kongsikan pada malam ni. Alright. Okey, saya nak tanya Noh dengan apa nama ni, Zarina. Tadi kita dah bercakap tentang halangan bahasa, tukar daripada halangan satu peluang. Ada juga berkenaan, sebelum saya kembali kepada Dr. Zurina, saya nak tanya bagaimana kita menguruskan keuangan kita. Ada juga orang takut, saya takut nak ngaji lama ke tak ada pitih, ada kata gitu. Jadi saya rasa mungkinlah ada jawapan yang boleh memberi satu motivasi kepada mereka yang mendengar. Silakan. No dulu ke Zarina dulu? Tak. No dulu. Okey, silakan. Untuk keuangan, honestly, saya bagi tahu memang saya guna duit daripada KLBSP akaun 2. Daripada saya start bermula daripada ijazah. So duit tu memang saya tak gunakan untuk benda-benda lain. Saya hanya guna untuk belajar sahaja. Bila saya bayar yuran, saya akan claim dengan KLBSP. So duit yang KLBSP tu saya akan simpan untuk yuran yang seterusnya. Saya akan rolling. Ini rolling. Bila saya masuk belajar MBA dan seterusnya, tak ada masalah. Lagi satu, UiTM ni saya sangat memang salut lah. Dia memang membantu student. Terutama dia ada buat perancangan keuangan untuk pembayaran. Maksudnya deferred payment. Secara berperingkat. Bukan kata one shot lah bayar untuk, contohlah kalau 5,000, one shot 5,000, tak. Kita boleh masuk, ada satu sistem yang UiTM sediakan untuk deferred payment. So dia akan separate payment kita macam 3 kali pembayaran yuran. So bagi saya dapat rolling duit dan tak ada bebanan lah. Sehingga kita habiskan ketiga-tiga yuran tu yang kita dah buat deferred. Bagi saya yuran UiTM adalah yuran yang termurah lah. Bermula daripada diploma sampai sekarang tidak membebankan lah. Saya sangat mengajaklah kawan-kawan belajar di UiTM sebab UiTM memang membantu sangat-sangat student, terutama dalam pembayaran yuran pengajian. Okey. Zarina bagaimana? Apa pula Zarina? Pandangan anda? Saya pun sama macam Noh juga. Saya menggunakan KWSP saya akaun 2 untuk bayar yuran setiap semester. Saya rasa tak membebankan pun sebab bila kita guna duit kita sendiri untuk benda yang kita akan dapat juga balik. Itu ilmu paling pentingnya. Betul. Jadi saya rasa tidak membazir pun. Dan seperti Noh juga cakap,
UiTM merupakan satu universiti yang paling murah yurannya. Jadi saya rasa bagi RM5,000 untuk satu semester tak ada masalah. Lagipun kita di pelajar luar kampus. Kalau kata pelajar full time lagi murah daripada pelajar luar kampus. Jadi tak ada masalah pun saya rasa. Sangat murah. Saya menggunakan KWSP saya sekarang pun dah semester 3, tinggal lagi satu semester. Masih menggunakan KWSP lah. InsyaAllah. Nanti sebelum saya tanya Dr. Zurina, saya nak selitkan sedikit pandangan saya lah. Okey. Izinkan saya untuk beri pandangan sedikit. Sebab saya nak menyeru juga kepada masyarakat ni, bila kita sebut pasal nak habiskan duit untuk pembelajaran, kita rasa berkira. Okay, kita berkira sangat nak habiskan duit. Okey, nak tubik duit untuk apa ni? Tidak habis dah ngaji, nak ngaji pula. Kita berkira. Tetapi pada masa yang sama, kita lihat bagaimana kita, orang-orang yang tertentu menggunakan duit. Okey, kosmetiknya, setara mana kosmetiknya, bagai kemahnya setara mana, kereta setara mana, rumah setara mana. Tak, tapi bab-bab ilmu, nak top up ilmu, nak memberi nilai tambah dalam ilmu kita ni berkira. Jadi saya sebagai pokcik dalam ni nak bagi tahu ya kepada adik-adik kita, anak-anak kita tu, jangan berkira sangat bab duit. Ilmu ini lebih bernilai daripada material kita ada lah ni. Okey, kita tak bawa pun benda lain. Okey, kita lebih dapat nilai tu lebih tinggi bila kita menambah nilai kita dalam bentuk ilmu-ilmu tertentu, termasuklah mendapatkan ilmu di PPS ini. Jadi saya nak kembali kepada Dr. Zurina. Okay, mungkin adalah di PPS ini sendiri ada bantuan-bantuan tertentu lah yang diberikan kepada para pelajar kita. Okay. Ada mungkinlah yang tadi selain pada KWSP, mungkin kita juga ada tabung-tabung tertentu yang boleh kita salurkan kepada pelajar kita. Silakan Doktor. Ya, okey. KWSP memang kebanyakan pelajar-pelajar kita dia menggunakan akaun 2 KWSP lah. Tapi ada juga option lain yang pelajar boleh guna. Contoh program kita melayakkan pelajar untuk mohon PTPTN. Okey. Pelajar layak untuk memohon MARA. Okey, MARA. Okay. Dan juga kita juga ada satu tabung khas di bawah AAGBS, iaitu Arsyad Ayub Graduate Business School, di mana AAGBS menyediakan tabung zakat untuk pelajar-pelajar yang layak. Dan kelayakan dia ialah pelajar yang berpendapatan 4,000 dan ke bawah. Jadi selain daripada yang self-funded lah, ada juga yang self-funded, memang pelajar kita ada yang self-funded, tapi selain daripada itu ada option-option lain yang pelajar boleh pilih. Dan kita sentiasa terbuka untuk membincangkan dengan pelajar apa yang diorang boleh buat. Okay. Dan macam kata Noor tadi, kita ada deferred payment, boleh split bill. Kita tak perlu nak rasa terbeban nak bayar 5,000 sekaligus di awal semester, tak. Kita berikan tempoh masa dan boleh membuat, kita kata bayar ansuran lah. 3 kali bayar dalam semester. So saya rasa itu adalah cara kita untuk bantu memudah carakan pembayaran yuran di UiTM. Belajar pun boleh bayar installment. Mana lagi nak cari tempat lain. Installment. Ni nak kali nak installment bayar kereta, nak main kutu, macam-macam. Okey, tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian, kita sudah pun menjangkaui pukul 10.06. Okey, 6 minit. Kalau saya tengok mata saya 6 minit. Okay, terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama dengan kami di waktu ini. Dan insyaAllah kita pun dah sampai ke penghujung lah, lebih-lebih kurang. Okay, penghujung. Tak penghujung lagi, ada lagi nak catch up, tapi di fasa-fasa hujung. Okay, sekiranya Dr. Zurina, sekiranya kita lah ramai yang mengikuti ini, yang berminat, berminat untuk memohon, okey, berasa buai mulut dia ni. Lagu mana ni? Tak senang duduk, tah. Lagu mana ni? Lagu mana ni? Covid lah, nak daftar juga. Okey. So lagu mana? Boleh Doktor bagi tahu apakah cara kita nak memohon dia dan bagaimana kita nak hubungi ke lagu mana? Silakan Doktor. Okey. So sekarang ni Cik Firman, kita sedang menerima permohonan daripada calon-calon yang berminat, dan permohonan dibuka sehingga 31 Januari untuk memohon kemasukan pada Mac 2021. Jadi cara untuk memohon ialah pertama sekali pelajar perlu mendapatkan nombor PIN yang boleh dibeli di BSN. Okey, dan bila dah dapat nombor PIN tu, bolehlah memohon secara online di www.uiitm.com.
www.uitm.edu.my/ipsis permohonan secara online. Okey, tapi kita sebenarnya sekarang kita sedang mengadakan promosi sebenarnya di mana kepada calon-calon yang berminat kita menyediakan nombor PIN secara percuma. Okey. Jadi tak perlu ke BSN sebab kalau tak nombor PIN ni RM50 untuk nak beli nombor PIN. Ya, tapi sebab kita ada promosi sekarang, kita akan beri nombor PIN secara percuma, cuma perlu masuk ke UiTM punya website untuk mengisi borang permohonan. Okey. So kita nak menggalakkan lebih ramailah dalam kalangan kita untuk menyambung pengajian. So untuk mendapatkan maklumat lanjut kalau perlukan maklumat lanjut mengenai penawaran kita, boleh hubungi PPS UiTM Cawangan Kelantan. Saya akan bagi maklumat lanjut untuk macam mana cara nak menghubungi nombor telefon nanti, mungkin at the end of kita punya talk nanti. Tapi di bawah skrin kita tu ada overlay kita punya sub kalau nak mendapatkan apa-apa informasi, maklumat, boleh hubungi Dr. Zerina, boleh hubungi Dr. Aziani dan Dr. dan Hadidah. Dr. Aziani merupakan koordinator untuk program DBA dan juga PhD. Dr. Nur Hadidah merupakan koordinator untuk program MBA dan MSc. Dan kita juga ada Cik Nurul Naim dan juga Puan Nur Rohani yang membantu kita di PPS. So untuk yang nombor 741-7797 tu sama ada boleh call ataupun boleh WhatsApp. Boleh call dan kita juga ada Instagram, Facebook, semua boleh digunakan untuk akses kepada maklumat-maklumat yang kita kongsi. Dan Facebook page ni pun kita akan sentiasa update lah apa-apa perkembangan maklumat-maklumat terbaru lah, boleh ikuti di sini juga. Okey, seperti yang kita sedang bersiaran ini. Alright, so sebelum saya kembali kepada Dr. Zerina, saya nak bagi peluang kepada Noh dan Zerina untuk beri kata-kata akhir lah sebagai kesimpulannya. Okey, biar balik ni orang dengar Noh dengan Zarina ni tak jenera, duk pakai duk mikir bila ni buka ni, bila nak buka, nak jadi seperti Superwoman. Okey, ZA dengan ZEZ ni, Nur Z juga ni. Okey, silakan siapa nak dulu ni? Noh dulu. Silakan Noh. Okey, saya satu je, saya nak bagi kata-kata semangat lah. So, without knowledge, action is useless. And knowledge without action is futile. That's all. Tu saja, that's all. Okay. Bila that's all tu maksud dia habis lah. Takut ada orang duk dengar apa dia that's all. Tak ada lagi. No, that's all. That's it. Okay. No more. Please don't go away. Please stay tuned with us. Alright. So, please, Madam Zarina. Ya, kalau rasa kita nak sambung belajar, tak payah tunggu lama-lama. Tak payah tunggu tahun depan, nak tunggu lagi 6 bulan lah, nak tunggu lagi. Tak perlu tunggu. Terus pergi telefon dengan pusat pengajian Siswaza, kata nak sambung belajar dalam bidang apa, dapatkan alternatif yuran pengajian nak cari macam mana. Kalau kata kita tak buat first step, takkan ada 1,000 step pada diri kita. Itu paling penting. Buat first step dulu, iaitu kita pergi untuk berdaftar. Itu yang saya boleh cakap. So bila daripada situ nanti kita boleh akan sediakan persediaan mental dengan keluarga kita sendirilah. Itu saja. Betul, saya setuju dengan Puan Zarina ni. Cacat saja pun tak boleh juga kalau tak ada tindakan. Okey, langkah yang beribu-ribu itu bermula dengan langkah yang pertama. Jadi marilah kita memulakan langkahnya, insya-Allah. Kita mula dengan slow, lepas ni dah akan dengan sendirinya kita akan terus berlari dan berlari. Jadi untuk pengakhirannya saya nak minta jugalah Dr. Zerina untuk beri kata-kata akhir, kesimpulan apa yang telah pun kita cakap panjang dah ni. Jadi yang kesimpulannya boleh kita report lah untuk malam ni, silakan. Okey, saya nak menjemput dan mengalu-alukan permohonan daripada masyarakat di luar sana untuk menyambung pengajian di peringkat pasca siswaza di PPS UiTM Cawangan Kelantan.
Kita sentiasa berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk anda semua dengan kepakaran-kepakaran yang kita ada daripada pelbagai bidang. Sebenarnya nak sebut satu-satu banyak. Okay? Dan kita sentiasa mencari jalan untuk memberikan yang terbaik dan menyesuaikan penawaran yang kita ada dengan keperluan semasa di industri. So, kalau ada sebarang pertanyaan, sebarang kemusykilan, bolehlah hubungi kami di Pusat Pengajian Siswazah UiTM Cawangan Kelantan pada nombor-nombor yang telah diberikan ataupun boleh akses kepada Facebook kami, di Instagram kami untuk maklumat yang selanjutnya. Jadi jangan segan-segan untuk kontak kami sebab kami di PPS UiTM Kelantan sentiasa ingin berkongsi, sentiasa ingin membantu anda untuk mendapatkan masa depan yang lebih cemerlang, insya-Allah. So kami punya tagline ialah we want to travel the journey together with you. Okay, so let us be part of your success. InsyaAllah. So, saya sangat-sangat mengalu-alukan respon daripada anda semua. Terima kasih. Okay. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Dr. Zurina, Puan Zarina dan Puan Nurani kerana sudi untuk berkongsi dengan kita pada malam ini. Satu rancangan yang santai tetapi sampai. Kerana apa? Sebab ada komen di sini, dia kata terbaik, rancangan ini terbaik, clear penerangan dan tersusun step by step soalan dan info tentang postgraduate program yang diberikan cukup menarik. Terima kasih diucapkan kepada Delia Gami yang juga turut bersama dengan kita pada malam ini. InsyaAllah ini bukan program yang pertama dan terakhir. Kita akan banyak lagi program yang melibatkan bicara santai bawah Pusat Pengajian Siswazah ini sebab banyak juga maklumat-maklumat yang terkini yang akan kita salurkan kepada anda. Okey, terima kasih juga kepada yang sudah menonton, terima kasih juga kepada yang sudi untuk share rancangan ini banyak-banyak dan anda masih lagi boleh share sekiranya rancangan ini tamat kerana saya percaya ramai yang ada di luar sana juga ingin menanti-nantikan, mungkinlah line tak sampai, mungkin ada masalah line dan sebagainya, tetapi insya-Allah akan juga dapat mengikuti siaran ini secara rakaman selepas rancangan ini tamat secara online. Jadi, terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Dr. Zurina sebagai Ketua Pusat Pengajian Siswazah UiTM Kelantan dan juga merupakan pensyarah di Fakulti Pengurusan Perniagaan UiTM Kelantan. Okay. Dan begitu juga dengan Puan Nuraini yang merupakan pelajar DBA dan yang terakhir sekali Puan Zarina Ismail yang merupakan pelajar MBA. InsyaAllah mereka akan grad on time dan kita doakan kepada semua pelajar kita yang sedang belajar di bawah payung PPS akan turut cemerlang, menjadi seorang pelajar dan menjadi pencetus kepada pembelajaran kita dipanggil pengajian sepanjang hayat. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain masa, di lain ketika. Saya Firman Hajmah akan sentiasa bersama anda di mana jua anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum.